Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila buka muka surat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yakni Nabi Muhammad, dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, supaya dia memenangkan dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kita lihat katanya munasabah ayat, yakni hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat terdahulu membicarakan tentang Nabi-Nabi Musa, Isa dan Muhammad, serta menghukum mereka sebagai zalim kerana Nabi-Nabi itu mengajak mereka kepada Islam dan mentauhidkan Allah. Ayat-ayat ini menyatakan lagi kesalahan mereka dan usaha yang mereka terus melakukannya. Dari segi yang lain kita dapat juga memahami munasabatnya dengan melihat kepada ayat-ayat terdahulu yang menyatakan bahawa Allah sukakan orang yang berjihad di jalannya. Di dalam ayat ini pula, ayat yang kita baca tadi menyatakan sebab-sebab mengapa mereka dikehendaki berjihad, iaitu kerana musuh-musuh Allah berusaha memadamkan nur hidayat yang dikirim untuk menyuluh hidup manusia. Jihad di dalam Islam mempertahankan diri, tujuannya kerana mempertahankan. Orang Yahudi dan Nasara sentiasa mengancam Islam. Oleh yang demikian, umat Islam perlu berjihad kerana mempertahankan Islam. Tetapi sukar untuk dibezakan di antara jihad mempertahankan diri dan jihad menyerang. Menyerang itu sendiri mempertahankan diri pada hakikatnya. Oleh yang demikian, pada hari ini jihad jihad kerana mempertahankan diri, bukan menyerang.
Jadi oleh yang demikian salah faham terhadap jihad di dalam Islam ini menjadikan musuh-musuh Islam menganggapnya sebagai satu keganasan. Tapi jika diperhatikan pada hakikatnya, apa yang ada pada umat Islam pada hari ini semuanya itu telah dizalimi. Jadi oleh yang setiap satu boleh diperincikan. Oleh yang demikian, keganasan yang disifatkan terhadap, yang dilabelkan terhadap umat Islam yang berjihad pada hari ini adalah satu kezaliman. Tinggal lagi oleh kerana pimpinan jihad itu, pemimpin-pemimpinnya tidak mempunyai asas-asas Islam yang kukuh, tidak mempunyai asas-asas Islam. Mereka salah melakukannya sebab mereka menyerang tanpa mengira siapa musuh mereka, siapa orang yang diserang itu. Jadi adalah satu kesalahan serangan yang dibuat terhadap orang yang tidak berdosa. Misalnya serangan yang dibuat terhadap pelancong-pelancong, serangan yang dibuat terhadap rumah-rumah ibadat, orang-orang tua, kanak-kanak, kaum wanita. Ini semuanya satu perkara yang dilarang oleh Islam sejak awal Islam lagi. Oleh yang demikian, jihad di dalam Islam, jihad bukan satu jihad untuk menyerang secara membabi buta, tetapi Islam menyuruh mereka supaya mengenali siapa orang yang nak diserang itu. Nabi SAW kerap setiap kali menghantar bala tentera ke luar negeri, dia menasihati beberapa perkara. Jangan menyerang rumah-rumah ibadat orang Kristian dan orang Yahudi, kerana adanya agama di negeri mereka, sekalipun agama Yahudi, sekalipun agama Kristian, lebih baik daripada hidup tanpa agama. Tak ada agama, ada agama adalah lebih baik, sekalipun agama itu agama bukan Islam, agama Yahudi dan Nasara. Tapi ada juga yang mengatakan agama, tapi sebenarnya hakikatnya bukan agama, tetapi adalah satu ajaran sesat dan menyesatkan. Nabi SAW melarang membunuh wanita, melarang daripada menghapuskan, melenyapkan sumber-sumber hidup, dan senjata-senjata yang diguna tidak seperti senjata yang kita lihat pada hari ini. Demikian juga dalam Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, pada zaman awal Islam kita dapati suatu usaha yang sangat besar membawa masuk menterjemahkan buku-buku dalam bahasa Yunan, dalam bahasa-bahasa di dunia ini ke dalam bahasa Arab. Pada ketika itu negara-negara Islam tidak fikir sebenarnya untuk membuat senjata, tapi menyebarkan ilmu. Kerana akibat daripada memegang senjata tanpa ilmu, dia hanya memusnahkan tapi tidak membina. Islam boleh ingin membina dengan ilmu pengetahuan. Darul Hikmah di Baghdad pada zaman itu adalah satu-satunya contoh pusat penterjemahan ilmu-ilmu daripada ilmu bukan Arab ke dalam bahasa Arab. Termasuklah bangsa-bangsa yang pada hari itu memiliki ilmu pengetahuan, hampir semua kitab-kitab itu diterjemahkan. Tetapi bangsa-bangsa kaum bukan Islam tidak senang sebenarnya dengan perkembangan yang seumpama ini. Dalam satu peperangan, buku-buku di Darul Hikmah Baghdad telah dibuang ke dalam sungai, ke dalam laut, sehingga air ke dalam sungai, sehingga air sungai pada ketika itu menjadi hitam disebabkan tinta tak kuat daripada buku-buku yang diterjemahkan pada ketika itu. Ini sejarah boleh dibaca dan diabadikan sampai kepada hari ini, bahawa banyak buku-buku yang telah diterjemahkan telah dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam yang berperang pada ketika itu. Jadi jika ayat ini menyuruh supaya berjihad,
Maka jihad itu tidak seperti yang kita lihat pada hari ini, tetapi jihad dengan adab dan dengan menghormati sumber-sumber hidup tanpa menyentuh orang yang tidak bersalah. Sikap Yahudi dan Kristian terhadap Islam. Islam tidak menolak wujudnya masyarakat berbilang agama, tetapi tidak menerima wujudnya agama yang memusuhi Islam. Harus dibeza di antara dua perkara ini. Agama yang memusuhi Islam tidak harus wujud di muka bumi ini. Sebab agama mereka telah dinyatakan bahawa agama itu sudah luput masanya, digantikan dengan Islam yang lebih baik. Jika kita dapati dalam agama Yahudi kekerasan padanya, banyak perkara yang dilarang, yang halal diharamkan ke atas mereka, dan dihalalkan semula di dalam kitab Injil, dihalalkan semula, sehingga di dalam Injil tidak ada sesuatu yang menekankan, kerana dia bertentangan, kerana dia diturun untuk memperbaiki beberapa ajaran di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan manusia. Kemudian datang pula agama Nabi Muhammad, agama Islam, dan agama ini merupakan wasati, sederhana di antara ifrat dan tafrid, keterlaluan, terlalu mudah dan terlalu keras. Islam adalah agama wasati. Jadi konsep dalam Islam ini wujudnya masyarakat berbilang agama bukan sesuatu yang ditentang oleh Islam, tetapi tidak menerima wujudnya agama yang memusuhi Islam. Jika terdapat manusia yang memusuhi ajaran Islam dan umatnya, maka menjadi kewajipan umat ini mempertahankan agamanya, dan Allah tetap bersama orang yang beriman. Orang kafir, sama ada musyrikin atau ahli kitab, sama sahaja. Mereka sedia bermusuh dengan Islam sepanjang jalan. Mereka menciptakan isu-isu yang karut dan dusta terhadap Nabi. Mereka menyimpan agenda yang jahat dengan niat jahat terhadapnya. Antara kegiatan yang dilakukan ialah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Allah, dengan mulut mereka. Apa artinya memadam dengan mulut mereka? Tidak kelihatan. Cahaya Allah yang dimaksudkan ialah Al-Quran dan agama Islam yang diturunkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya nur Allah. Nur Allah di sini lain daripada yang diistilahkan dalam tasawuf, namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu syirik, salah. Tapi Nur Allah yang dimaksudkan di sini ialah agama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Allah ini lain artinya daripada yang dipahami dalam hakikat Nur Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad seperti yang pernah kita bincang sebelum ini. Memadamkan dengan mulut mereka, apa artinya? Artinya usaha memusuhi Al-Quran dan Islam yang mereka lakukan itu datangnya dari pilihan hati dan jiwa mereka yang sedar. Itu artinya mulut mereka. Artinya mereka tidak memadamkan dengan mulut orang lain, dengan mulut mereka, artinya dengan pilihan mereka, dengan niat hati mereka memusuhi Islam ini. Mereka tidak dipaksa, tapi mereka mempunyai pilihan yang bebas untuk menghapuskan Islam. Ayat ini seolah-olah memperkecilkan golongan manusia yang cuba menghapuskan Islam ini, bagaikan orang yang cuba memadamkan cahayanya, bagaikan orang yang cuba memadamkan cahaya matahari dengan tiupan mulutnya. Dia seolah-olah menganggap matahari itu bagaikan sebatang lilin yang boleh dipadamkan pada bila-bila masa saja. Mereka salah, sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan agama Islam ini ataupun nurnya dalam firman-Nya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Wallahu mutimmu nurihi, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian.
Allah menyempurnakan cahayanya. Ini suatu perkara yang gaib, dibacakan, diperkatakan pada ketika turunnya ayat ini. Allah akan menyempurnakan nurnya. Nur Allah itu agamanya, Nabi Muhammadnya, mesej yang dibawa oleh Nabi SAW dalam usia 23 tahun telah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini yakni hari Fath Makkah, hari pembukaan Makkah. Pada hari pembukaan Makkah turun ayat yang akhir ketika haji wada'. Ketika haji akhir sekali, Allah menyatakan, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Aku sempurnakan. Bagaimana kesempurnaan itu? Pernahkah orang meramalkan bahawa Islam ini akan tersebar di seluruh dunia, di mana adanya matahari, agama Islam akan sampai ke sana? Tetap akan sampai. Dalam hadis yang menyebutkan begitu. Ini adalah satu perkara yang gaib yang tidak pernah difikirkan. Islam boleh sampai ke Malaysia, tanah Melayu, Kepulauan Melayu. Satu perkara yang tidak pernah difikirkan oleh musuh-musuh Islam, oleh penjajah. Sedar-sedar umat Islam penuh di Kepulauan Melayu ini, seperti mana yang kita saksi pada hari ini. Ini perkara yang gaib. Gaib ini terbahagi kepada dua: ghaibul mustaqbal, ghaibul madi. Gaib pada masa lalu. Pada masa lalu kita pun tak boleh fikir agama Islam hingga sampai pada suatu ketika dahulu. Bukan hanya 55% seperti yang dikatakan pada hari ini, menurut setengah perangkaan menyebutkan, tetapi dahulu sampai 80 hingga 90% pada suatu ketika dahulu, pada permulaan Islam disebarkan di sini. Jadi gaib pada ketika itu, mana pada zaman yang lalu kita tak boleh fikir seperti mana yang berlaku kemasukan Islam di Kepulauan Melayu ini. Ayat itu juga gaib, ayat meliputi gaib pada masa akan datang. Pada masa akan datang kita tidak ketahui tentang Islam ini, bagaimana akan terjadi. Tetapi dalam kenyataan menyatakan akhir zaman Islam akan menang. Di mana-mana pun Islam mempunyai kedudukannya yang tinggi. Kita sebahagian daripada tanda kiamat, sebelum kedatangan kiamat, manusia berpusu-pusu mencari Islam, kerana Islamlah jalan selamat yang boleh membela kedudukan mereka. Hari ini sekalipun kita merasakan sukar bagi Islam untuk meningkatkan kekuatannya sampai menakutkan musuh, sampai dia mempunyai kemenangan. Ini perkara gaib pada masa akan datang. Pada masa akan datang kita percaya bahawa Nabi SAW dan ayat ini menyatakan liyuzhirahu ala dini kulli adalah satu perkara yang akan berlaku. Sekalipun manusia tidak memahaminya, sebagaimana mereka tidak memahami pada satu ketika yang lalu penyebaran Islam seperti mana yang ada pada hari ini, satu perkara yang tidak mungkin dipikir oleh akal, akan datang juga akan berlaku satu perkara yang tidak dipikir oleh akal. Setiap rumah, dalam hadis menyebutkan pada akhir zaman setiap rumah akan dimasuki Islam. Setiap rumah dan setiap keluarga akan menyaksi kebenaran Islam ini. Jadi bila ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak boleh menduga, kerana pada hari ini manusia diburu, umat Islam diburu, dibuang negeri, dihalau, dibunuh seperti di setengah negeri, di Rohingya. Ini satu keadaan yang cukup mencemaskan untuk umat Islam. Satu hari Islam akan menang, keadaan-keadaan yang seumpama ini akan dihapuskan sama sekali. Itu dia, pada masa akan datang. Bagaimana itu tidak dapat didugakan dengan kekuatan yang ada pada umat Islam pada hari ini. Cahaya Allah yang dimaksudkan ialah Al-Quran atau agama Islam yang diturunkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Memadamkan dengan mulut mereka artinya usaha
memusuhi Al-Quran dan Islam yang mereka lakukan itu datangnya daripada pilihan hati dan jiwa mereka yang sedar. Ayat ini seolah-olah memperkecilkan golongan manusia yang cuba menghapuskan Islam ini, bagaikan orang yang cuba memadamkan cahaya matahari dengan tiupan mulutnya. Dia seolah-olah menganggap matahari itu bagaikan sebatang lilin yang boleh dipadamkan pada bila-bila masa. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nur Allah tidak menjadi lebih sempurna dengan pengakuan yang dibuat dengan senyap, tetapi menjadi lebih sempurna apabila dicabar, diuji, lalu para mukminin tegak bangun untuk menyahut cabaran, sehingga kaum kafir pula jatuh tersungkur. Ini masa akan datanglah, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian panjang di bawah tu masa kita pun dah cukup. Dekat tu kita baca lain kali lah. Memang kaum Yahudi ni kita kena baca ni sampai kepada liuzarahu ala dini kulli, dan beberapa lain ini saya ingatnya boleh kita baca, kalau tak sempat di sini pun baca sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.